Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera buat tuan-puan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, saya Saidatul Adani binti Muhammad Isa dan 3 orang lagi rakan peserta iaitu Saudara Amar As-Siddiq bin Johan, Saudara Nuraminuddin bin Abdul Rashid dan Saudari Syahidah Nasuha binti Fuad Birza akan membentangkan mengenai projek Kapasiti Pedagogi Bermakna KPPB yang telah kami laksanakan. Tajuk projek KPPB ini ialah Penerokaan Maklumat Model 3E yang telah diketuai oleh Dr. Suhaimi bin Muhammad dan Dr. Nurdiana binti Abdullah. 50 orang pelajar PISMP Pendidikan Islam 1 dan 2 tahun 1 semester 2 ambilan Jun 2020 IPG Kampus Temenggung Ibrahim telah terlibat dalam menjayakan projek ini. Pertama, mari kita lihat apakah projek Penerokaan Maklumat Model 3E ini. Projek ini adalah untuk mendedahkan pelajar pada kemahiran membuat kolaborasi bersama ahli akademik, pakar bidang, pensyarah, guru cemerlang, rakan pelajar dan mereka yang berautoriti dalam bidang pendidikan dan kepimpinan khususnya bidang agama sama ada dalam dan luar negara. Menerusi tugasan kursus PIMK 3033 Pengajian Sirah, pelajar diminta mengumpul maklumat berkaitan ciri-ciri kepimpinan Rasulullah SAW dan membuat berkaitan dengan profesi perguruan, seterusnya membuat pembentangan secara individu. Bagi kursus EDUP 3033 murid dan pembelajaran pula, pelajar dikehendaki membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah masa kini yang sesuai. Pendekatan Rasulullah SAW dalam usaha dakwah dan tarbiyah iaitu pendidikan boleh dijadikan panduan dan pilihan. Pelbagai metod dan pendekatan telah ditunjukkan oleh baginda SAW dan ianya amat sesuai untuk diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah. Dapatan daripada pencarian dan penerokaan maklumat bersumberkan pembacaan, pengkajian, temu bual dan dialog dirangkumkan dalam satu projek untuk dibentangkan. Secara ringkasnya, pembentangan PIMK 3033 memerlukan para pelajar untuk membuat satu pembentangan dan menghubungkaitkan kepimpinan Rasulullah SAW dengan profesi perguruan. Manakala bagi pembentangan EDUP 3033, para pelajar perlu membentangkan satu rancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira pendekatan, strategi dan teknik pengajaran masa kini. Hasil pembelajaran yang telah ditetapkan iaitu bagi PIMK 3033, hasil pembelajarannya adalah untuk memastikan murid-murid dapat menghubungkaitkan kepimpinan Rasulullah dengan profesi perguruan, dan bagi EDUP pula murid dapat merancang aktiviti pengajaran dan yang mengandungi pendekatan, strategi dan teknik pengajaran masa kini. Maka wujudlah satu big idea iaitu penerokaan maklumat berpandukan model 3E. Penerokaan maklumat ini bukanlah penerokaan yang biasa tetapi mestilah berpaksikan kepada kerangka kerja model 3E. 3E tersebut bermaksud engagement, enhancement dan extension. Model 3E ini akan diterangkan oleh sahabat saya pada segmen yang lain, tetapi secara ringkasnya 3E ini menekankan berkenaan dengan penggunaan alatan digital dan mendorong para pelajar untuk mencari dan mengurus maklumat daripada pelbagai sumber dan dengan pelbagai kaedah, sama ada secara usaha sendiri ataupun melibatkan pihak yang lain. Maka daripada the big idea inilah wujudnya beberapa essential question untuk memastikan para pelajar dapat menyempurnakan projek KPPB antara PIMK 3033 dan EDUP 3033. Antara essential question tersebut ialah bagaimanakah pelajar dapat menggunakan segala maklumat yang diperolehi daripada proses penerokaan maklumat untuk mengkaitkan kepimpinan Rasulullah dalam profesi keguruan dengan pendekatan strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Yang kedua, sejauh manakah maklumat yang diperolehi berkenaan kepimpinan Rasulullah berkesan untuk diimplementasikan dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, bagaimanakah penggunaan teknologi semasa proses soal jawab dan penerokaan maklumat dapat dimanfaatkan bagi meningkatkan implikasi pembelajaran bermakna. Yang keempat, bagaimanakah penglibatan ahli akademik seperti pensyarah dan pakar ilmuwan dapat membantu proses penerokaan maklumat dalam memastikan pembelajaran bermakna ini berkesan. Dan yang terakhir, sejauh manakah interdisiplinari dalam subjek PIMK 3033 dan EDUP 3033 dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih meluas. Sekarang kita akan tinjau pula apakah strategi dan pengalaman kami semasa melaksanakan projek KPPB ini. Ianya akan dirungkai melalui beberapa aspek seperti MPM, model pembelajaran murid, MRBP, model reka bentuk pembelajaran, 6C, kompetensi global 6C dan 3E, kerangka model 3E.
Jadi strategi yang pertama dalam melaksanakan tugasan KPB ini adalah berpandukan model pembelajaran pelajar. Kami telah berbincang bersama rakan siswa-siswi guru dan juga pensyarah berkenaan projek kerja kursus ini melalui grup WhatsApp. Kami mengajukan beberapa soalan yang berkaitan dan juga yang menimbulkan kekeliruan supaya kami jelas terhadap tugasan tersebut. Pensyarah turut memberikan kerjasama dengan amat baik sekali. Kami melakukan pencarian maklumat dari pelbagai sumber dalam menjawab soalan tugasan. Kami diberi peluang untuk berdikari dan meneroka idea. Kesannya, kami dapat belajar daripada kesilapan dan cuba memperbaikinya. Dan daripada sinilah kami dapat merancang dan mengendalikan sesi soal jawab dengan mengemukakan soalan yang lebih berilmiah. Kami melakukan sesi soal jawab lebih kurang 2 minggu sebelum tarikh penghantaran tugasan. Dengan itu, kami memiliki masa yang cukup untuk merakam video pembentangan dengan menggunakan maklumat yang diperoleh. Maklumat yang tersusun dan dipercayai kesahihannya menghasilkan tugasan yang bersifat lebih autentik. Maka saya ringkaskan di sini. Dalam melaksanakan tugasan KPP ini, kami mengaplikasikan model pembelajaran murid yang merangkumi aspek perhubungan, belajar cara belajar dan juga aspirasi. Bagi aspek model reka bentuk pembelajaran atau MRBP, kita akan lihat secara terperinci elemen-elemen seperti rakan pembelajaran, pemanfaat digital, persekitaran pembelajaran dan amalan pedagogi. Pertama, rakan pembelajaran. Semasa projek ini berlangsung, pensyarah subjek dan para pelajar berusaha demi menjayakan tugasan PIMK 3033 dan EDUP 3033 melalui perbincangan interaktif dan pertukaran idea. Ini bermakna berlakunya hubungan dua hala yang aktif dan bermakna. Kemudian, rakan pembelajaran bersama Ustaz Fuad, seorang bekas pensyarah di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Temanggung Ibrahim. Beliau seorang yang sangat berpengetahuan dalam bidang agama serta mahir dalam aspek pedagogi. Kedua, elemen pemanfaat digital. Kemudahan digital dimanfaatkan sebagai medium perhubungan antara rakan pembelajaran seperti aplikasi Google Meet dan juga Google Classroom. Misalnya, kebanyakan sesi perbincangan bersama pensyarah dilaksanakan menggunakan kedua-dua medium ini sebagai medium pengantara. Selain itu, sesi temu bual bersama Ustaz Fuad juga dilaksanakan melalui aplikasi Google Meet kerana fitur aplikasi ini yang mesra pengguna dan mudah digunakan. Kemudian, aplikasi digital menjana pemikiran pelajar supaya lebih kreatif dalam menyampaikan maklumat secara berkesan dengan menggunakan aplikasi digital seperti Canva, Prezi dan InShot. Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan khasnya untuk menyunting video pembentangan supaya lebih menarik dan informatif. Ketiga, elemen persekitaran pembelajaran. Meskipun berada di rumah kerana situasi pandemik COVID-19 di Malaysia, peserta projek sentiasa memupuk budaya pembelajaran yang interaktif melalui penglibatan dan sokongan daripada para pensyarah subjek dan rakan sekelas bagi mewujudkan pembelajaran bermakna. Malah, penggunaan aplikasi digital yang bersesuaian sebagai media perhubungan juga telah menyediakan satu persekitaran pembelajaran yang sistematik dan kondusif kerana semua peserta mempunyai akses terhadap aplikasi ini. Keempat, elemen amalan pedagogi. Pelajar didedahkan dengan cara untuk mengendalikan sesi soal jawab bersama ahli akademik dalam kursus PIMK 3033 serta merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kursus EDUP 3033. Ini memberi peluang kepada pelajar dalam membina keyakinan diri dan merancang strategi semasa proses pembelajaran dengan penerapan elemen 6C seperti kolaborasi dan komunikasi serta penggunaan teknologi. Baiklah, kita akan pergi kepada kompetensi global 6C. C yang pertama adalah collaboration. Ia berfungsi untuk memastikan kita dapat memanfaatkan sepenuhnya idea dan kepakaran ahli yang dilakukan secara kolektif bagi mengukuhkan kemahiran interpersonal dan perkumpulan. Juga perpuranan untuk mengukuhkan beberapa kemahiran yang penting iaitu sosial, emosi dan silang budaya dengan kaedah menukar pendapat yang berbeza-beza. Tidaknya, pengandalan sesi soal jawab tidak akan berjalan dengan lancar jika tiada kolaborasi sesama ahli. C yang kedua adalah communication. Ia bertujuan untuk pelajar mahir menggunakan kaedah yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Pelajar berpeluang untuk melakukan sesi perbincangan secara interaktif bagi melaksanakan dan melakukan pertukaran pendapat serta idea. C yang ketiga adalah critical thinking. Ia bertujuan pelajar dapat menilai kesahihan maklumat serta hujah yang tepat di samping pembinaan ilmu secara kolaboratif. Pelajar dapat membina kefahaman yang bermakna, iaitu menggunakan dalam dunia dan konteks baharu yang sentiasa berhubung. Pelajar dapat memikirkan secara terbaik berkenaan hubung kait kepimpinan Rasulullah dengan gaya pembelajaran masa kini. C yang keempat adalah karakter.
di mana elemen ini menerapkan kita belajar cara belajar. Dan pada akhirnya, kita dapat menyelesaikan masalah dan berjana pengetahuan yang baru berdasarkan masalah tersebut. Dan seterusnya, citizenship, di mana ia dapat membantu kita memahami nilai dan pandangan global berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang nilai dan pandangan dunia yang pelbagai. Oleh itu, kepimpinan Rasulullah SAW sangat wajar dilaksanakan dalam pengurusan seharian kelak kerana lengkap dalam panduannya. Dan yang terakhir adalah creativity. Ia membantu kita untuk memahami big idea, meneroka masalah dan membina soalan provokatif dan meneroka isu yang sebenar. Dan ia akan menyebabkan kita menjadi lebih maju, inovatif dan realistik dalam meningkatkan kualiti kehidupan dengan menyatakan soalan-soalan inquiry yang tepat bagi menghasilkan idea yang baru. Kerangka kerja 3E ini adalah bertujuan untuk mengukur sejauh mana alatan digital dapat diintegrasikan dalam membantu pelibatan pelajar dalam memastikan belajar bermakna dapat dilakukan. Engagement bertujuan untuk mencetuskan motivasi pelajar bagi membantu suatu pelajaran dan membantu pelajar yang pasif menjadi lebih aktif dalam tugasan perkumpulan dengan bantuan teknologi. Jadi di sini kita dapat melihat suatu melakukan kapasiti pedagogi pelajar bermakna akan perjuangan berganting bahu mencari maklumat berkenaan projek ini sama-sama untuk mencapai objektifnya. Enhancement bertujuan untuk mengukuhkan lagi fungsi teknologi sebagai perancah bagi membantu pelajar membina pengetahuan baharu. Sebagai contoh, medium teknologi seperti Google, WhatsApp dan Meet dapat membantu pelajar melaksanakan projek ini dengan melakukan perbincangan dan percayaan maklumat secara berkesan. Extension bertujuan menjadi jalan penghubung pelajar untuk menerapkan ilmu pengetahuan dengan kehidupan seharian. Sebagai contoh, teknologi masa kini dapat membantu pelajar mengaplikasikan teori atau gaya pembelajaran dalam kehidupan seharian. Oleh itu, ia dapat membantu meningkatkan kemahiran pelajar. Sekarang kita akan telusuri perkongsian pengalaman pembelajaran. Banyak input dan juga pengetahuan baru hasil daripada kerja kursus ini. Kami dapat menghubungkaitkan cara dakwah Rasulullah SAW dengan teori pembelajaran yang dipelajari dalam subjek EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran. Sekarang kita akan pergi kepada faedah. Dengan adanya tugasan KPPB ini, proses perolehan maklumat berlaku dengan lebih meluas. Kita dapat lihat bagaimana agama dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran terkini. Selain itu, kami dapat menggunakan sumber yang pelbagai, tidak seperti sebelum-sebelum ini, di mana lebih menumpukan kepada bahan bertulis dan juga sumber internet semata-mata. Cabaran utama yang dihadapi adalah sekiranya tidak dipraktikkan ilmu yang diperoleh, maka kefahaman akan menjadi kurang jelas. Dari segi halangan pula, pembelajaran jarak jauh sedikit sebanyak memberikan kesan di mana bilangan pelajar yang menyertai program ini adalah tidak sepenuhnya. Penambahbaikan yang boleh dibuat adalah dengan mempelbagaikan lagi kaedah perolehan maklumat. Misalnya dengan mengadakan sesi forum yang melibatkan lebih ramai panel jemputan yang bertauliah. Daripada sinilah, ahli panel akan saling bertukar-tukar pendapat kerana memiliki buah fikiran masing-masing. Jadinya, maklumat yang diperoleh akan lebih meluas. Kompetensi pembelajaran bermakna sudah tentu dapat dicapai.